Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muizzuddin Rifki bin Rahimi. Saya dari DDT 1B. Nombor komiti saya 17 DDT 20 F1040. Saya akan terangkan tentang tokoh pemikiran etika dan peradaban. Beliau bernama Kongzi, atau nama lain beliau adalah Confucius. Beliau juga dianggap sebagai guru pertama bagi bangsa Cina. Sumbangannya yang amat besar dalam pendidikan dan pembentukan masyarakat yang bertata susila. Kongzi merupakan seorang tokoh ulun falsafah Cina yang terkenal. Nama sebenar Kongzi ialah Kongqiu, tetapi lebih dikenali sebagai Kongzi, Master Kong, atau Kongfuzi, Grand Master Kong. Ini adalah lakaran beliau. Saya akan terangkan sedikit biodata beliau. Beliau lahir pada tahun 551 Masihi di negeri Lu yang kini dikenali sebagai wilayah Shandong. Kongzi merupakan seorang tokoh ulun falsafah Cina yang terkenal. Ayah Kongzi bernama Xu Lianghe, merupakan seorang magistrate dan pahlawan yang terkenal. Ibunya bernama Yan Zhengzai. Ketika beliau berumur 3 tahun, ayahnya telah meninggal dunia dan sejak itulah beliau dijaga oleh ibunya. Ia juga mendapat gelaran Jianxi, yang bermaksud guru pertama dan Wan Shi Biao, yang bermaksud model guru 10,000 tahun. Ajaran Confucius adalah ia berasal dari perkataan Rujia, yang bermaksud agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur. Berbudi luhur adalah maksud lain adalah budi pekerti. Ajaran-ajaran Confucius secara garis besar adalah kebenaran, yang maksud dalam bahasa Cina adalah Yi, cinta kasih, Ren, kesusilaan, Li, bijaksana, Zi, layak dipercayai, Zin, setia, Zongshu, takdir, Tiang Ming, manusia budiman, Junzi, 3 hubungan tata karma, San Gang, 5 norma kesopanan, Wulun. Sumbangan Kongzi kepada ketanamadunan manusia adalah beliau selalu mengajak murid-muridnya mengembara dari wilayah ke satu wilayah yang lain supaya beliau dapat berkenalan lagi dengan manusia lain, dan beliau juga akan mengajar cara yang sama dengan murid-muridnya supaya mereka manusia yang baru dikenali dan murid mereka akan mewujudkan persamaan antara manusia melalui sistem pendidikan. Beliau merupakan orang pertama dalam sejarah Cina yang mengajar jumlah pelajar yang ramai, iaitu 7,000 orang, dan 10 orang dari mereka menjadi pemikir dan sarjana yang terkenal. Beliau ada mengeluarkan sebuah buku dan buku itu ditulis oleh Confucius, iaitu nama buku itu adalah Lun Yu. Dalam kitab Lun Yu, Kongzi telah memberikan beberapa cara untuk menjadi Junzi. Maksud Junzi adalah budiman. Antara cara untuk menjadi seorang Junzi ialah tidak merasa resah, pilu atau takut, bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh, tidak membuat kesalahan, melayani orang lain dengan bahasa yang baik, membantu orang lain. Beliau juga menjalinkan hubungan dengan orang lain, seperti Kongzi mengajarkan supaya seseorang itu menggunakan ukuran diri sendiri sebelum membuat kebaikan atau membuat kejahatan kepada orang lain. Seteru, Kongzi mengingatkan, do not to do others what you do not wish yourself. Maksudnya, jangan buat sesuatu itu kepada orang lain yang apa kita tak nak benda itu terjadi kepada kita, perkara itu terjadi kepada kita. Itulah maksud beliau. Beliau juga menekankan tentang harga sebuah pendidikan, kerana masyarakat Cina juga sangat mengunjungi tinggi pendidikan. Setiap anggota masyarakat di Cina dikenali sebagai pekerja yang rajin, sangat bertanggungjawab terhadap setiap kewajipan. Hal ini juga berperanan besar bagi kemajuan negara ini. Masyarakat Cina sangat memegang teguh prinsip-prinsip yang murni, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang membawa China kepada salah satu negara maju di dunia. Peran pendidikan juga adalah penting bagi beliau kerana dalam proses pembelajaran ada 4 ciri utama yang ditekankan oleh Kongzi, iaitu banyak mendengar, banyak melihat, banyak bertanya dan banyak mengenali. Beliau turut menekankan sifat jujur dan pembelajaran dalam pembelajaran. Beliau berkata dalam Lun Yu,
ketahuilah, katakan ketahui. Tidak ketahui, katakan tidak ketahui. Itu adalah ilmu pengetahuan. Dan beliau juga menerangkan tentang pendidikan untuk semua. Konzi mencadangkan setiap individu berhak yang sama dan berpeluang menerima pendidikan. Pendidikan awam yang pertama memecah tradisi dan tidak kira perbezaan tahap kaya atau miskin memberikan pendidikan. Beliau ini seorang yang budiman dan sangat berhati kerana beliau mengongsi pendidikan cara belajar dalam sistem pendidikan beliau tidak mengira darjat. Maksudnya tidak kira manusia itu miskin ataupun kaya. Beliau menerangkan sifat sama rata. Dan beliau juga berpendidikan terbuka kepada orang awam dan kanak-kanak daripada keluarga yang miskin kerana supaya boleh juga dapat menerima pendidikan. Setiap individu berpeluang menjadi individu bakal yang cekap dan jujur. Dan beliau juga menekankan hormat dan sopan santun kepada guru kerana guru sebagai seorang yang menyebar ilmu kepada generasi muda. Beliau berkata, orang yang bijak mempunyai ilmu yang banyak juga ada kelemahan. Oleh itu, ada perkara yang tidak faham, perlu bertanya orang yang lebih berupaya dengan sikap bersopan santun. Konfusius amat menekankan kepada bangsa Cina agar menghargai pendidikan dan menghormati guru sejak dahulu lagi. Terdapat beberapa ungkapan yang menunjukkan penghormatan kepada guru, seperti menghormati guru tidak kisah beliau kaya atau miskin, ataupun satu hari menjadi guru, semua hidup menjadi ayah, dan sebagainya lagi. Beliau juga menerangkan tentang kaedah pengajaran yang fleksibel, iaitu dengan kaedah pendidikan untuk mengajar mempunyai ciri-ciri tertentu dan berbeza mengikut watak pelajar. Kita tidak boleh menggunakan kaedah yang sama kepada pelajar-pelajar yang lain kerana setiap pelajar mempunyai watak-watak mereka tersendiri. Dengan itu, beliau mengajar dengan pengajaran yang fleksibel. So beliau akan mengajar mengikut watak pelajar itu bagaimana. Jika pelajar itu begitu, so begitulah beliau akan mengajar pelajar itu. Konzi bersabar memberi pengajarannya dengan langkah-langkah yang lain. Ini untuk mendapatkan latihan yang baik. Beliau meminta berfikir semasa belajar semasa berfikir kerana belajar tanpa berfikir adalah buruh hilang, berfikir tanpa belajar adalah berbahaya. Keselarasan etika Konfusianisme dengan Islam. Konfusianisme tidak dianggap sebagai satu agama yang berunsurkan ketuhanan, tetapi merupakan prinsip hidup yang baik. Umumnya agama Islam dan ajaran Konfusius mendidik manusia sebagai berkomunikasi antara satu sama lain dengan bersopan santun dan jadi seorang junzi budiman dan kehidupan seorang. Sistem moral Konfusianisme yang berasaskan ajaran Konzi mementingkan kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seorang. Tabiat yang terpuji serta kelakuan yang baik, terutamanya hormat kepada ibu bapa, orang tua dan negara adalah perkara yang dituntut dalam aliran pemikiran Konfusianisme. Okay, pada hari ini, Konzi telah menerangkan sesuatu, iaitu Rujia atau Konfusianisme bukanlah agama, tapi adalah aliran pemikiran yang telah membentuk cara bangsa Cina berfikir. Tokoh seperti Konzi amat diperlukan tanpa mengira zaman, walaupun bukan semua orang setuju dengan fikiran beliau, tapi beliau tetap gigih berusaha untuk menyebarkan pemikirannya yang beliau berasa penting. Keberanian beliau berdebat dan memberi nasihat kepada para pemerintah amat kita kagum. Okey, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zari Adam bin Nazaruddin, Gunung Bumetris 17 DDT 20F 1006 dari kelas DDT 1B, ingin mengkongsikan antara kajian pemikiran tokoh dan peradaban. Antara tokoh yang saya pilih adalah Ibn Khaldun. Nama sebenar Ibn Khaldun adalah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Ibn Khaldun. Beliau berketurunan Khaldun yang berasal dari Arab Yaman, iaitu dari sebuah daerah bernama Hadramaut. Keluarga Ibn Khaldun juga boleh dikatakan sebagai nomad oleh kerana selalu berpindah randah.
Mereka adalah penduduk terawal Andalus masa pembukaan negara tersebut oleh tentera Arab Muslim. Andalus dikenali sebagai Spanyol pada masa sekarang. Walau bagaimanapun, apabila Andalus mengalami fasa kejatuhan, keluarga Ibn Khaldun berpindah ke Tunisia di mana Ibn Khaldun kemudiannya melahirkan Ibn Khaldun pada tanggal 27 Mei 1332. Beliau lahir dalam keluarga yang ternama di mana ayahnya merupakan seorang ulama, ahli bahasa dan seorang pemerintah tentera. Sebelum kelahirannya lagi, keluarganya telah memegang jawatan pentadbiran dan politik yang tinggi di bawah pemerintahan kerajaan Umayyah, Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Sejak setahun jagung lagi, beliau telah dididik oleh ayahnya dan dihantar berguru dengan ramai sarjana Islam yang hebat di Tunisia. Ibu bapanya meninggal dunia disebabkan wabak kusta yang menyerang negara tersebut semasa beliau berumur belasan tahun. Ibn Khaldun juga pernah berkhidmat dengan Sultan Mesir iaitu Sultan Ba'ruk sebelum berumur 20 tahun lagi. Kemudian beliau memulakan kejaya politik sebagai penguasa Tunisia sebagai seorang pegawai di mana tugasnya adalah menulis nota pengenalan khas, dokumen rasmi dan kaligrafi yang halus. Walau bagaimanapun, beliau tidak merasa gembira ketika itu kerana pekerjaannya dianggap terhormat disebabkan beliau ingin menimba ilmu dan membuat kajian dalam banyak perkara. Beliau berhenti bekerja dan berpindah ke Fes, Maghribi. Walau bagaimanapun, ketika Ibn Khaldun tiba ke negara tersebut, keadaan Fes kacau bilau. Ketika inilah beliau mengambil kesempatan untuk menulis buku pertamanya yang bertajuk Al-Muqaddimah. Buku tersebut telah memberikan kesan yang mendalam kepada para pemikir sehingga ke hari ini. Dalam buku pertamanya Al-Muqaddimah, topik yang dibincangkan adalah tamadun, persatuan dan sejarah manusia. Beliau juga menulis tentang asas beberapa bidang pengetahuan termasuklah falsafah sejarah, sosiologi, etnografi iaitu adat dan budaya masyarakat dan ekonomi. Penulisannya dipengaruhi oleh 3 faktor utama iaitu pandangan budaya, kedudukan sosial, pandangan peribadinya. Dalam kata lain, Ibn Khaldun dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya. Sebagai contoh, hal ehwal politik Islam dan sifat mereka pada zaman tersebut, termasuklah statusnya sebagai seorang ilmuwan. Daripada situ, beliau memberikan pandangan terhadap bidang yang diketahuinya. Dari segi sejarah pula, Ibn Khaldun membentangkan pengetahuan masa kini seperti etika Islam, falsafah neopolitik, historiografi dan sains semula jadi yang mengandungi tamadun manusia dan organisasi sosial. Cara pemikiran. Pemikiran yang tersendirinya menjadikan beliau seorang saintis sosial dan mempengaruhi para pemikir lain selepasnya. Sains sosial merupakan kajian ilmiah mengenai hubungan sosial dalam masyarakat manusia. Salah satu bidang sains sosial ada berkaitan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, Ibn Khaldun berjaya mengupasnya dengan baik sehingga masih boleh digunakan sehingga ke hari ini. Malah hasil penulisan pertamanya iaitu Al-Muqaddimah mengandungi 7 jilid. Ibn Khaldun bukan sahaja diiktiraf oleh sarjana Islam sahaja, malah pemikir barat juga mengiktirafnya sebagai salah seorang saintis sosial. Antara pemikir barat yang mengiktirafnya adalah Francesca, Arnold J. Toynbee dan Dr. Brian S. Jr. Dr. Brian merupakan pakar sosiologi di University Aberdeen, Scotland. Dalam artikel beliau di Islamic Review and Arabic Affairs, beliau mengulas tentang karya-karya Ibn Khaldun. Beliau menyatakan bahawa tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibn Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggeris. Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan popular adalah Muqaddimah
iaitu pendahuluan, yang merupakan buku penting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji sehingga saat ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Wahlin, nama metrik 17 DDT 20F1008 dari kelas DDT 1B. Ini membentangkan tajuk tokoh pemikiran, etika dan peradaban. Okey. Tokohnya ialah Aristotle. Okey, Aristotle dilahirkan di Stagira, Chalcidice, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masihi. Aristotle merupakan ahli falsafah Yunani dan seorang yang pakar dalam pelbagai bidang. Beliau juga ialah salah seorang daripada 3 ahli falsafah silam yang teragung dan seorang pemikir yang terbesar di zaman tersebut. Beliau mula terkenal di sekitar Lautan Tengah pada usia 41 tahun. Dan beliau juga mendapat pendidikan yang baik dari guru terbaik pada waktu itu yang bernama Plato. Pemikiran etika Aristotle ni pada dasarnya sama dengan etika Socrates dan Plato, iaitu guru dia. Iaitu tujuannya adalah mencapai eudaimonia, iaitu bermaksud kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan hidup yang tertinggi dalam kehidupan. Akan tetapi ia memahaminya secara realistik dan sederhana. Beliau tidak bertanya tentang budi dan berlakunya seperti yang dikemukakan oleh Socrates. Dan benda ini juga tidak menekankan mengenai pengetahuan tentang idea yang kekal dan tidak berubah-ubah, tentang idea kebaikan seperti yang ditegaskan oleh Plato. Apa yang ditegaskan oleh Plato ni adalah menuju kepada kebaikan yang boleh dicapai oleh manusia sesuai dengan jantinanya, darjatnya, kedudukannya atau pekerjaannya. Tujuan hidup, kata Aristotle ni, tidaklah mencapai kebaikan untuk kebaikan, melainkan untuk merasai kebahagiaan. Untuk seorang doktor, penting untuk memiliki kesihatan yang baik. Baik bagi seorang pejuang, kemenanganlah yang baik untuk dia, untuk seorang pejuang tersebut. Dan bagi seorang pemerintah, kemakmuran dalam masyarakat adalah suatu tujuan yang baik untuk seorang pemerintah tu. Yang jadi ukuran ni bukan sahaja dengan mengetahui sesuatu itu, melainkan melakukan dengan perbuatan. Ibarat bukan untuk mengetahui apa itu budi. Aristotle telah menguraikan pendiriannya mengenai falsafah etika dalam 3 karyanya, iaitu Etika Nicomacheia, Etika Eudaimonia dan Magna Moralia. Karyanya yang terakhir umumnya tidak anggap sahih. Kesahihan Etika Eudaimonia pada awalnya seringkali dipersoalkan, tetapi sekarang sudah mencapai kata sepakat di antara para ahli falsafah mengenai kesahihannya. Tetapi Etika Nicomacheia agaknya ditulis oleh Aristotle pada usia lebih tua daripada Etika Eudaimonia, sehingga dapat simpulkan bahawa dalam Etika Nicomacheia dapat memberi pemikiran Aristotle lebih matang dalam bidang falsafah etika. Pandangan Aristotle dalam falsafah etikanya tidak sekritis dengan tokoh falsafah yang dahulu, iaitu Socrates dan gurunya Plato. Namun, beliau menanganinya dengan mudah, sesuai dari apa yang beliau alami secara realistik. Itu sekian daripada saya tentang etika pemikiran Aristotle, pemikiran etika dan peradaban oleh Aristotle. Terima kasih. Saya teruskan pada individu seterusnya. Merupakan karya-karya Syekh Naqi al-Atas, iaitu pada tahun 1970 beliau telah mengeluarkan karya iaitu The Correct
date of the Terengganu inscription, Kuala Lumpur Museum Department. Kedua, pada tahun 1972, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Karya ketiga, pada tahun 1975, Comments on the Re-examination of Al-Raniris Hujjah Ausitin, Refutation, Kuala Lumpur Museum Department. Pada tahun 1978, Islam dan Secularism, ISNBN 983 9962868, dan banyak lagi dah mengikut tahun-tahun sehinggalah karya yang terakhir iaitu pada tahun 2011 iaitu Historical Fact and Fiction. Kesimpulan yang kita dapat daripada tokoh ini menunjukkan bahawa sumbangan yang diberikan oleh Syekh Naqi Alatas dalam memartabatkan sejarah dan kebudayaan Melayu adalah amat besar. Begitu juga dengan pembelajaran sejarah dalam sistem pendidikan tempatan serta kajian tentang penulisan sejarah sejarah Islam di alam Melayu. Ini yang perlu diletakkan dalam kipasan sebenar bagi contohnya macam para pekaji sejarah yang ingin mengkaji sejarah tentang Islam ataupun sejarah-sejarah Melayu dahulu, perlulah pastikan fakta sejarah itu adalah benar dan ia boleh mengembalikan jati diri bangsa tertentu melalui sejarah tersebut. Jadi daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.